Assalamualaikum guys. Welcome to Misteri Jambang 12 guys. Misteri Jambang 12. Benda podcast yang kita nanti-nantikan guys sebenarnya. Hari ni kita test market dekat Facebook macam mana. Dan menjadi ke tak kali ni. Dan kalau menjadi maksudnya kita boleh either kita continue terus dekat Facebook ataupun kita tengoklah macam mana. Kita boleh buat dulu. Ada cerita seram. Ada. Ini semua pengalaman yang real, authentic, 100% original, bukan spicy. Yes, ini adalah berdasarkan pengalaman sendiri. Ada daripada viewers. Kalau contoh korang ada cerita yang korang nak ceritakan ataupun korang nak sampaikan kan, korang tak tahu nak ceritakan siapa, korang boleh bagi kat podcast, bagi kat saya, PM saya cerita korang, and then kita akan ceritakan dekat podcast ni setiap hari Khamis. Hari ni kita bersama dengan Magadi Shanza dengan Jay. Hari ni ada dua cerita. Mungkin akan ada extra cerita yang aku dapat daripada mana-mana lah. Tapi dua ceritanya, dua-dua berlaku kepada viewer kita yang gegel. Dua-dua gegel. Wanita lah, perempuan. Wanita lah. Yes. So, Dua-dua cuba streamer. imagine. And dua-dua streamer. So, cerita yang pertama pada hari ini adalah daripada seorang viewer kita yang bernama Lara Sofia. So, cerita ini bermula apabila saya mendapat surat tawaran. Saya ni Lara lah. Apabila saya mendapat surat tawaran untuk menghadir kursus di sebuah pusat latihan dekat Perak. Tempat tu kita tak boleh bagi tahu lah kat mana kan. So, pandai-pandai lah tengok kat mana. So, kat pusat latihan di Perak selama 2 minggu. Dan bila dia dapat tahu dia kena pergi dekat tempat tu, dia dah rasa risau masa ni. So, sebab apa dia rasa risau? Sebab kawan-kawan senior dia dah pernah bagi tahu dekat dia yang tempat tu banyak kisah seram. So, dia memang dah rasa cuak lah, betul tak? So, bila dia rasa cuak ni, dia macam tak nak lah pergi kat tempat tu. Tapi somehow benda ni wajib untuk dia pergi, sebab itu adalah syarat untuk dia untuk jadi permanent dekat tempat kerja dia. Dia kena pergi dekat tempat tu. So, sebabkan dia tak ada pilihan, dia kena pergi jugalah kan. Risau. Walaupun dia risau, dengan berat hati dia tetap kena pergi. Dan sampai dia dah pergi kat situ, tibalah hari kejadian tu. Rasa tempat tu memang lain sikit. Sebab tempat tu dia macam dikelilingi dengan bekas-bekas bekas lombong yang dah ditinggalkan. So, sejarah tempat tu dulu adalah bekas tempat pelombongan biji timah sejak zaman penjajahan British lagi. Tempat pelombongan tu dah ditutup sebab masa tu harga timah jatuh teruk, dan dia terus jadikan pusat latihan lah untuk berkursus sebab kawasan tu luas dengan bekas-bekas rumah dengan bangunan yang lama dekat situ digunakan sebagai tempat kursus. So, secara ringkasnya sejarah dia nak kaitkan kenapa nak korang imagine nak tempat tu seram dia macam mana. So, Lara ni ditempatkan di penginapan yang macam bangunan yang baru lah dibina. Dia bukannya bangunan yang dah sedia ada dekat situ. Bukan yang bangunan yang asal lah. Cuma bangunan tu macam dah baru dibina. Dia duduk kat situ. Cuma ada beberapa buah rumah yang lama je, yang masih orang nak gunakan lah masa tu. Dia dapat bilik penginapan tingkat yang paling atas sekali. And satu bilik tu hanya untuk 2 orang je. Dia dengan kawan baru dia yang nama dia Ika. So, bilik penginapan dia cantik sebab bangunan baru kan. So, tak adalah macam takut sangat. Minggu pertama okey lah, tak ada apa yang berlaku sebab kursus tu pun macam seronok. So, lupalah rasa seram tu. Tapi start masuk minggu kedua, Lara dah rasa lain macam. Satu masa tu dia jalan nak pergi ke dewan kuliah. Dia jalan sorang-sorang sebab kawan dia Ika tu dah pergi dulu. Sebab Lara ni biasalah perempuan kan, dia siap lambat. So, dia pergi dewan kuliah, dia dah rasa tak sedar hati. Rasa macam ada orang tengok dia tau. Kuliah masa tu malam. So, dia buat tenda. Dia terus jalan je pergi dewan kuliah. Balik je dari dewan kuliah, dia ready nak tidur. Time tu dalam pukul 11 malam. Lampu tutup, dia hanya pasang lampu tidur yang macam malap-malap sikit tu je. So, Lara ni dia jenis tidur lambat. Dia nak tidur baring-baring, ambil masa baru boleh tidur. Ika dah selamat tidur lah sebab dia senang nak tidur kan. Dia letak kepala terus tintong habis.
Sambil layan nak tidur, tiba-tiba dia terdengar macam ada bunyi yang langgar tingkap bilik dia. Bam! Kuat bunyi dia. So Lara terkejut dan dia macam tertanya, bunyi apa benda tu kan? Lepas tu dia tengok, Ika tak terjaga pun dengan bunyi tu kan, sebab bunyi tu betul-betul kuat. So dia rasa macam, oi, Ika ni tidur mati ni. So dia bangun lah, dia pergi tengok dekat tingkap tu. Dia macam selak sikit kan, lansir dia tengok, tak ada apa-apa pun. Apa yang langgar tadi kan, kelawar ke burung ke kan. So dia tengok memang macam tak ada apa-apa, sebab dia kan dia kata tingkat atas kan yang tadi. So bila dia rasa macam tak ada apa pun kan, dia naik balik atas katil dia. Dia selimutkan diri dia nak tidur. Tapi yang pelik je, masa dia nak tidur tu, tiba-tiba bilik dia tu rasa sejuk semacam. Dan tu dia memang dah rasa tak sedap lah kan. Dia ambil selimut, dia cover terus sampai kepala, sebab dia rasa macam sejuk tu tak macam tadi. Light macam lepas dia dah selubung dia satu badan dia, dia rasa macam ada orang tarik dia punya selimut tu tau, daripada bawah. So dia macam tarik dia. So dia kata, takkan Ika ke kan? Tapi Ika dah tidur. Lepas tu dia macam tarik lah balik. Faham tak? Dia macam dia dah selubung. Lepas tu dia rasa macam ada orang tarik. Lepas tu dia tarik. Dia tak nampak dia tak nampak ada apa kat luar tu kan. So bila dia tarik balik, tiba-tiba benda tu dia rentak selimut tu sampai jatuh daripada katil. Bila dia selimut tu dah jatuh, ya Allah, alangkah terperanjatnya Lara dia tengok ada satu lembaga, rambut panjang, mata merah, muka dia hodoh sangat. Dia bertenggik dekat ada satu meja TV depan katil dia orang. Dia menjerit, dia terus pergi dekat katil kawan dia, dia terus peluk kawan dia. Kawan dia terjaga dan tanya, kau ni dah kenapa ni? Dia dah menggigil takut. Dia tunjuk dekat dia tunjuk dekat meja tu. Dia tunjuk dekat meja TV tu. Kawan dia yang Ika ni tengok lah. Kawan dia pun jerit, sebab sambil peluk dia, sebab dia nampak benda tu memang ada dekat situ. So bila diorang dah takut, dua-dua dah berpeluk, diorang nak lari pintu sebelah lembaga tu. So dia tak tahu, diorang berdua tak tahu nak apa. Diorang mau berpeluk, diorang pejam mata sambil baca lah apa-apa yang patut. Tapi masalahnya benda tu tak bergerak langsung, memang bertenggik je kat situ pandang diorang. So tak lama lepas tu dia terdengar bunyi ketuk pintu bilik dia, sebab ada warden yang jaga dekat situ. Dia terdengar yang diorang dua tu menjerit. Lepas tu dia dengar je warden tu ketuk, lembaga tu dia terus hilang. Lara pun dibangun, dia buka pintu, dia beritahu warden tu. Warden tu kata, okay, tak apa, kita pindahkan awak berdua dan bilik lain. Lara kata dia nak putus nyawa dia buat ni. Dia berdua menggigil. Diorang berdua ni menggigil sebab terkejut. Sebab bukan seorang dia nampak dua orang. Walaupun dah pindah bilik, dia memang masih takut lagi. Dia masih menggigil lagi sebab dia tak boleh tidur kat bilik baru tu. Dekat bilik baru tu pun dia dah tak berani nak tutup lampu. Dia tidur dalam keadaan yang terang. Esok pagi tu dia nak sambung kursus tu, dia berasa badan dia terlalu berat, yang sakit kepala sebab dia still terkejut. 3 hari dia demam, tak boleh nak datang kursus. So lepas peristiwa tu, dia tidur memang tak tutup lampu sampai hari last sebab takut jadi lagi ni benda. So untuk pengetahuan Zaf, benda ni berlaku di pusat latihan tut. Nama ringkas dia pun tak boleh bagi tahu lah. So selalunya tempat khusus ni untuk orang nak masuk ke satu, untuk nak jadi staff dekat satu organisasi ni. So dia minta maaf kalau penceritaan dia agak selaru sikit sebab dia tak pandai nak sangat cerita ni. Sekian sahaja daripada Lara. Agak menarik juga cerita dia sebenarnya. Kan. Terbaik dia punya ni. Dia terbaik. Dia main selimut pula. Tak masalah dia.
nampak je dekat depan muka dia. Benda tu tengah penting. Tak, yang legend yang menala ni, usually kalau kita bagi tahu orang, dia hilang kan. Nabil Tak ada, ni tak ada. Dia tunggu, tengok. Member macam, betul dia cakap aku ada kat sini. Aku rasa ni memang yang benda ni dia memang tujuan dia memang nak menyakat lah. Sebab dia biasanya dia memang akan ada intro dulu, lepas tu baru dia letak dia punya climax dia. Sebenarnya masa tu aku ingat tak yang aku pernah pergi UiTM tau, dekat Shah Alam. College tu dah roboh dah, College Jati. Okay. Benda yang sama. So masa tu aku Sean dengan Iki kan. Oh, okay. Ingat tak? Ingat tak masa sekolah kan aku ada pergi kan. Yang tu. Kita orang punya takut, bukanlah takut pun, kita orang rapatkan katil tau, pergi tepi tingkap. So saja ni penakut sebenarnya tiga-tiga ni. Tapi tunjuk berani. Aku lah tunjuk berani. Sebab ada satu malam tu, tingkap kan dia faham kan, dia macam tingkap kampung tu kan, yang letak banyak-banyak panel kaca tu. Saya satu malam tu dia macam macam tu. So apa yang aku buat masa tu is aku buka. Aku buka, dua orang tu punyalah marah dekat aku. Dia cakap kenapa kau buka? Aku cakap aku nak tengok lah apa benda yang tu kan. Tapi so far alhamdulillah tak ada apa-apa jadi. Nasib baik lah. Mungkin benda tu just nak kacau macam tu je. By the way nanti cerita kedua aku kan, cerita daripada kita punya admin, kita punya viewer lah, Kiwa kan, dia ada gambar. Boleh terbaik So J, ada cerita ke kalau kau nak share? Aku tak ada lah cerita sebab wife aku tidur. Tapi yang aku tahu, yang aku ingat cerita dia satu je lah. Yang kan dulu orang kata Putra masa 19 berapa dong start buat 1997 dong start plan. Diorang start diorang start tarah semua tu 97 lah. Lepas tu masuk 2000-2001 at the same time Saberjaya pun diorang buat sekali kan. Yes, so betul. Dulu tempat ni memang diorang kata, especially Putra, dia macam apa orang kata, cerita dia diorang nak buat planning tu semua, banyak gila benda diorang kena transfer. Aku tak tahu betapa sahihnya lah cerita tu. Tapi coming to Saberjaya, aku tak tahu, mana tahu diorang ada diorang letak sini juga ke ataupun tempat lain ke, mana kita tahu. So ni cerita pasal wife aku punya experience lah dekat Saberjaya ni. Kalau siapa-siapa tahu, domain tu dulu hutan. Yes, betul. Aku pernah pergi masa di domain hutan. tu dulu hutan sebelum dia naik. So bila naik tu banyaklah apartment murah kat situ untuk student semua duduk. So macam dia pun masa tu belum kahwin kan, single. Dia masih study. So dia duduk situ dengan tak, dia baru start kerja. Dia baru masuk. Dia baru start kerja. So duduk dengan housemate lah kan. Tapi dia selalu cerita, dia kata bila housemate tak ada balik kampung, dia seorang kat rumah tu, dia tak berani tidur. So tanya kenapa kan. So dia cerita kat domain tu macam laluan. So aku tak tahulah laluan tu maksud dia benda tu lalu situ ke, benda tu macam buat pit stop ke. Libat. Faham tak maksud aku? Dia macam sentiasa kena lah benda tu. So apartment yang dia sewa tu Soho, tapi Soho tu dah dimodified jadi 2 bilik satu tandas. So bila dia macam duduk kat situ seorang, dia pernah kata dekat balcony dia pernah nampak bayang-bayangan. Tapi dalam otak aku fikir disebabkan dia duduk tak adalah tinggi sangat, probably dalam tingkat 7 ke 10 macam tu. So aku takut kadang-kadang sebab bawah tu macam jalan besar Saberjaya kan, takut ada orang tengah lalu lalang, high beam kereta orang lalu lalang, so nampak macam shadow terkena dekat tingkap dia ke apa kan. That is possible as well, sebab dekat atas tu pun ada tempat apartment juga, kondo mahal tak silap aku tengok nama kondo atas tu belakang domain. Aku tahu kan Tahu? So tak tahulah. So aku rule that out, bagi aku macam tak masuk akal lah, sebab tengah fikir logik kan. So dia kata ada satu lagi, dia kata dia pernah kena dalam bilik dia. Sebab dia selalu dia jenis tidur tutup lampu tau. So bila kau tutup lampu, macam benda, kalau kau tersilap fikir tu,
mulalah otak kau explore ke benda-benda yang tak sepatutnya dia explore. Ya tu So, melayang dan terfikir-fikir. Lain-lain terfikir-fikir Overthinking. kan. So yang first dia kena tu, dia pernah menjerit. Masa tu housemate dia baru balik, terdengar dia jerit. So dia jerit, buka lah pintu, tanya kenapa. So kata ada orang bawah dia punya apa orang panggil tempat meja solek tu meja solek yang tempat dia orang selalu ada cermin semua. Dia dekat bawah tu. Yalah, meja Okey, solek lah. meja solek. Bawah meja dia kata ada orang kat bawah tu. So dia don't check lah, macam mana ada, buka lampu tak ada kan. So dia kata betul Ada orang bawah meja solek. ada orang. Siuk betul lah perangai tu. Kan. So aku pun macam takut dia ngikau ke, mimpi ngeri ke, mana lah kita tahu. Sedar-sedar otak kita kan masa tu tak sedar lagi. Otak pun baru nak start engine. So takut benda-benda macam tu tak betul. Tapi dia kata that was not the only time benda tu berlaku, banyak kali kena. And benda tu pernah tegur dia. Dia cakap, so kalau aku fikir, kalau fikir baik mungkin benda tu jin. Dia tak tunjuk muka dia, tapi dia just cakap lah. Dia seorang pakcik tua. Bukan pakcik tua lah, tapi kalau untuk bagi kita imagination macam pakcik tua je lah. Benda tu apa kita tak tahu, Allahualam lah. So dia just cakap, dia duduk sini dia tak kacau, tapi dia duduk nak berehat, nanti dia jalan. So tu yang aku fikir macam permulaan cerita aku cakap ada pit stop ke laluan Cyberjaya. Macam mana lah kita tahu kan, sebab masa tu kat Cyberjaya zaman tu masjid pun tak siap lagi. Ada surau, mana ada masjid pun. Surau masjid pun tak ada. Surau MMU, Kalau kau tahu itu semua hutan tau. Tak ada apa pun. So tak ada apa. Actually sebelum 2015 memang tak ada official surau dekat Cyberjaya sebenarnya. And official masjid. Kalau nak semayang pun dekat MMU ataupun dekat Bomber. Betul dia cerita. Itu pun dia orang kata bukan official sebenarnya, tapi sebab tak ada tempat dia buat kat situ. Bukan official. Sebab kalau orang Cyberjaya pergi Putra, memang tak muat lah cerita dia. Memang tak muat. Orang Putra pun dah penuh kat situ. Kat Putrajaya punyalah banyak masjid kan. Still penuh every masjid. Yes. So tak boleh macam nak tampung ramai orang. Macam wife aku dia banyak pindah-pindah lah dekat cyber. So dia pernah duduk kat domain, dia pernah duduk kat Cyberia, dia pernah duduk dekat apartment yang dekat dengan jalan tikus masuk Putrajaya Pising 11 tu. Apa nama tempat? Garden Resident. Garden Resident sebenarnya duduk situ semua. Ya, biasalah duduk bujangan, duduk pindah randa semua apa semua. Duduk dengan member, biasalah. So dia kata banyak-banyak tempat tu di spesifik domain Cyberia tak terkejut lah, tapi yang dia betul-betul kena first dekat domain. So macam aku memang macam mana aku nak tahu, takkan nak masuk rumah dia orang nak check pula kan. Nak dia ke. So aku cakap nak buat macam mana, apa yang boleh buat, sabar je lah. Kalau tak nak pindah lah. So tu yang dia pindah. So dia kata total kena 3 kali. Yang kali ketiga tu benda tu tegur dia, yang dia kata dia tak kacau, dia cuma nak duduk, lepas tu dia gerak macam Allahualam, aku tak tahu, takut dia bermimpi apa pasal benda tu. Aku cuma anggap baik, mungkin betul, mungkin tak. Aku tak boleh nak confirm lah cerita macam tu. Sebab macam aku cakap dengan episod pertama, kalau benda tu aku tak macam experience sangat, aku was-was sikit. Aku just macam 50-50. Dengar boleh, nak terima tu terpulang kat masing-masing. So tu macam cerita dia. Dia ada banyak lagi cerita dia. Sebab dia kerja nurse. So macam kat hospital, kerja shift malam, banyak gila cerita dia. Dia selalu tak nak cerita kat aku, sebab aku jenis macam bila aku dengar, aku akan fikir apa benda logik di sebalik dia. Betul. Aku faham ni je. Sebab kadang-kadang kita nak rasa benda tu betul, kita akan rasa macam bukan tak nak percaya. tapi ke kan. Masalahnya yang dekat hospital tu, semua dia punya rakan sekerja pernah kena. Macam tempat, okay let's say diorang nak kena ambil bekalan darah tu kan, ambil blood pint tu kan. So kau kena lalu dekat kawasan mortuary tempat-tempat mayat semua tu kan. So dia pernah je cerita tempat situ makar gila. So dia cerita macam, so dia kata kalau tak percaya tak apa, benda ni bukan dia seorang kena, semua yang dekat buat dia ataupun siapa-siapa yang kerja kat situ
akan lalui benda tu. Memang pernah kena macam tiba-tiba ada troli bergerak lah apalah. Well, bagi aku fikir kalau troli bergerak sebab kadang-kadang orang tak letak brake boleh je benda tu bergerak kan. Tapi bagi aku kemungkinan ada. Sebab orang kata dalam dunia ni ada positive energy, ada negative energy. Macam kita selalu share negative energy, kita boleh tengok obelisk macam kalau kau tengok zaman-zaman Firaun Egyptian, benda-benda menara segitiga tu, bukan piramid tau, obelisk ni distrik tapi ujung dia macam segitiga. Betul. Dia macam US punya depan White House, dia orang tu ada menara putih dia tu, itu kita panggil obelisk. So benda-benda macam tu diorang panggil macam dia attract negative energy, diorang simpan untuk apa benda tu kita tak tahu. Yes, Macam betul. positive energy macam biasalah, kau buat baik, kau solat, kau berdoa semua apa, whatever religion you are, tak kisah kau Christian ke, kau Hindu ke, kau paganism ke, apa-apa benda positif itu positive energy orang panggil. So bila macam benda-benda negative energy ni banyak je. Sebab tu kalau orang panggil bila kau tengok dalam rumah, kalau kau banyak poster-poster yang tak elok, benda-benda yang attract negative attention macam tu, macam orang budak-budak kan ada satu trend dulu dream catcher kan, untuk tangkap nightmares kan. Benda-benda macam tu pun tak elok kan sebenarnya. Benda-benda macam tu macam dia attract, kau bagi benda nilai yang dia boleh attract negative energy. Maksudnya bukan untuk lindung kau ke apa, benda tu pun dah macam syirik lah sebenarnya. So tapi bila kau fikir dari segi analogi ni macam tu. So macam hospital ni, kita tak boleh nak kata dia positive energy, sebab situ tempat orang sakit, situ tempat orang mati, situ tempat orang sedih. So kadang-kadang negative energy ni bila dia dah banyak sangat, kemungkinan lah aku rasa dia akan manifest itself. So benda-benda macam tu lah. Macam orang kata positive energy, kalau kau sentiasa bertawakal, kau dah buat sebaik boleh semua, tiba-tiba ada benda tolong, itu kau tahulah Tuhan yang tolong kau. So macam bila dia cerita benda-benda dekat mortuary tu, dia pernah kata ada satu uncle tu, dia baru pass away. So uncle tu macam dia ada dengar sembang before, masa tu macam few days before dia meninggal tu, dia macam abang kata, dia cerita lah family dia semua tak layan dia, cuma tunggu macam nak dia pergi, tak nak jaga dia. So dia, this kind of things, ada orang kata kau dah bagi depression dengan negative energy kat orang macam tu. Sebab dia macam kau sakit, tak ada orang jumpa kau, anak-anak semua tak ada. So bila orang macam tu dah give up, masa time tu lah orang kata orang tu lagi mempercepatkan ajal dia. Wallahualam macam mana benda tu jadi, kita tak tahulah, sebab benda-benda tu boleh berubah bila-bila masa kan. So macam uncle tu bila dia dah pass away tu, dekat ward diorang, dia ward ortopedik. So ward ortopedik ni bukan bermaksud untuk orang patah tulang saja. Ward ortopedik macam kalau orang yang diabetik, dia luka, so kaki dia macam kena apa, tak sembuh-sembuh kan, macam tangan tak sembuh apa, luka semua apa tu kan. So kadang-kadang bila benda tu affected, orang tu boleh sakit lagi terus semua apa, so dia akan meninggal lah bila dah infection semua apa tu. Tapi kalau bila kita fikir balik yang benda-benda macam tu, dia dah meninggal, dia wife aku masuk kerja, yang ni aku ingat cerita dia, pakcik tu berdiri sebelah katil yang dia meninggal. Walaupun katil tu dah diubah, sebab bila diorang dah pass away, diorang akan bersihkan katil tu dulu, diorang tak ada bagi dekat next patient kan. Betul. So katil tu tolak belakang, diorang nampak duk pakcik tu, macam aku macam susah gila nak percaya. Sumpah Allah, aku susah gila nak percaya. Tapi itulah bab kata orang negative energy. Bila orang dah depressed, orang dah tu, lepas tu dia pass away dengan keadaan yang agak menyedihkan, tak tahulah, mungkin roh dia tak puas hati, dia nak manifest itself, dia nak release all that negative energy before dia pergi ke apa, kita tak tahu. Bukan dia sebenarnya banyak cerita yang kalau dekat hospital ni kan, sebab aku ada banyak juga collection cerita dekat hospital tau. Most of the cerita is pasal orang tu dah mati, then dia akan ada dekat tempat yang last dia mati. Last tempat yang dia selalu ada lah. Contohnya kalau dekat hospital tu, dia selalu ada dekat ICU. Dia kan ada kat ICU lah. Tapi mostly bukanlah dia selalu ada kat ICU. Usually dia ada dekat katil-katil ward tau. Macam katil apa ni. Sebab masa katil yang dia tidur tu lah. Katil dia tidur.
So macam masa J cerita ni, dalam kepala aku dah teringat macam 2 cerita tau untuk pasal hospital ni. Sama je dia punya ni. Satu tu dia pasal ada satu makcik ni dia macam peramah lah dengan nurse tu kan. Makcik ni elok. Dia kalau kau cakap pasal negative energy, yang ni different. Makcik ni dia keluarkan positive energy. Positive energy tu maksudnya positive mood lah. Macam dia tegur nurse kan, dia sembang dengan nurse, dia sembang dengan dengan dia Pesakit punya lain. pesakit lain. Dia memang Family. macam happy go lucky punya orang tau. And family dia pun selalu datang, faham tak? Dia jenis happy. But biasalah, kalau dah ajal kan, dia meninggal. So nurse yang selalu jaga dia tu tak tahu, sebab masa tu dia dah cuti 2 hari macam tu lah. Dia tengok dah kemas, dia ingatkan macam dah ni kan. So malam tu dia nampak makcik tu. So dia tegur makcik tu kan, dia nak sembang lah, sebab makcik ni kan suka sembang tau. So macam mana ke, dia nampak makcik tu ada atas katil tu. So dia macam tak, rasanya nampak macam dah kemas. Faham tak? Dia sekali lepas nampak macam ada. Lepas tu sekali lepas bukan dah kemas. Dia masuk, tengok katil tu macam biasa. Faham tak? Memang ada dia punya board, ada dia punya tu. And makcik tu memang tengah baring. Makcik tu tengah duduk. Tapi makcik tu kali ni dia duduk. Dia bukannya duduk biasa. Dia macam duduk tapi termenung, dia pandang straight ke depan. So dia macam, aku bagi makcik ni nama dia makcik, nak bagi nama apa, Makcik Nap lah, macam tu lah. Cik Nap lah, Nap macam Cik Nap, apa khabar Cik Nap kan? Dia macam tu lah, dia tanya. Cik Nap tu tak layan dia. Macam pelik. Selalunya macam kalau Cik Nap happy go lucky kan. Cik Nap pandang apa tu kan? Malam ni jangan pandang-pandang macam tu, dia kata kan. Cik Nap tu macam dia pandang dia dekat straight katil depan tu tak ada orang tau. And dalam ward tu macam ada, aku tak ingat ada berapa katil, 4 katil ke macam tu lah. Dalam katil tu ada Cik Nap tu je yang masa ni lah. Padahal masa ni ward tu dah kosong. So dia macam, kenapa Cik Nap ni macam palau aku yang bawa burger. So dia pun macam tak apalah. Dia pergi balik dekat tempat dia. Dia duduk macam ada counter nurse tu kan, yang nurse selalu duduk kat situ kan, dekat luar bilik ward tu. So dia duduk situ, dia macam buka buku report dia ke apa benda kan, dia nak tulis apa ni. Lepas tu dia nampak, dia tengok balik dekat bilik tu, dia tengok Makcik Nap tengah tengok dia, faham tak? Tapi muka dia keluar separuh je Seram siap. daripada bilik tu. Tapi yang kali ni dia pandang tepat dekat dia. Lepas tu dia dah rasa pelik tau. Kali ni dia rasa takut. Tadi dia tak takut, tapi kali ni dia rasa takut. Dia macam dia ni kenapa kan? Masa ni dia seorang, kawan dia tak tahulah tengah masuk ward lain ke apa benda kan. So dia ni, dia tengok, dia cakap lah dekat Makcik Nap kan. Dia macam, Cik Nap diri nak apa dia macam tu, walaupun agak jauh kan. So dia just macam beranikan diri nak cakap, tapi dia dah rasa tak sedar hati lah. Cik Nap diri ni nak Cik Nap nak apa dia cakap macam tu lah. Cik Nap tu pandang dia. Terus tiba Cik Nap tu senyum. So dia tengok Cik Nap tu senyum, dia dah rasa lain macam lah. Dia rasa macam, okay, ni mungkin bukan Cik Nap kan. Ni dia lain ni. Ni bukan. Tapi dia tak tahu Cik Nap tu dah meninggal. Dia macam, ni bukan ni. Tapi dia rasa macam ada benda menyerupai lah Cik Nap tu kan. Dia macam, okay, ni bukan. Dia try nak panggil kawan dia. Dia panggil kawan dia. Dia macam, apa ni. So, bila dia dah panik tu, baru Cik Nap tu bergerak tu. Tapi bergerak macam tu, dia apa lagi, dia tak ada ambil apa. Dia just belah daripada situ.
dia belok daripada selekor tu, dia cari macam dalam satu ward tu kan. Kan ward kan ada banyak bilik kan kat satu kawasan kan. Cari kan. Dia cari kat mana kawan dia kan. Lepas tu dia jumpa kawan dia kan. Dia masuk, lepas tu dia pergi. So kawan dia tanya, kau ni kenapa tercungap-cungap kan? So dia cakap aku ni tu, Cik Nap tu dah kenapa tu? Dia macam tu ayat dia. Dia berdiri kat depan pintu. Lepas tu dia tengok aku, dia senyum, dia jalan kat aku slow-slow macam tu. Lepas tu dia kata, yang kawan dia dah muka cuak lah kan, sebab kawan dia tahu kan, dia kata, kau gila ke apa? Cik Nap kan baru meninggal 2 hari lepas. Dia rasa macam Cik Nap dah meninggal? Kau biar betul. Habis itu yang aku nampak tu memang apa ni lah kan. Tu dua-dua tu dah cuak. Dia dua-dua tu malam tu memang berdua je. Faham tak maksud aku? Tak ada seorang jaga ni kan. Diorang pergi mana-mana berdua. Pergi tandas ke apa ke. Diorang berdua. Tu salah satunya. Ada lagi banyak version lah cerita yang orang pesakit tu memang dah tak ada kan. Sama ada dah discharge ataupun dah meninggal. Tapi dia punya yang tertinggal tu ada. Tu dia antara cerita dia. Kalau apa ni nak continuation daripada cerita hospital je lah. Aku cek dekat pasal hantu penanggal ni kan, rupanya 21st century sighting ada. Maksudnya dalam abad kita duduk sana ni ada last known sighting, earliest known sighting, abad 21 ni, 2008 ada CCTV footage dekat Thailand. Thailand ke ni? Nong Sua district, aku tak tahu. Thailand lah, ya tu. Diorang ada memang CCTV footage tu, and CCTV footage tu diorang siap dah kaji, it's not edited, and benda tu is the real deal. Tapi kita kena tunggu mus. Kita kena tunggu mus. Boleh tunjuk video. Dah sampai dah. Dia dah sampai, kau bagi dia. Kau bagi link kat mus. Hello Izami, thank you so much for the follow. Kita family, kita bezaf. Izami, thank you so much for the like. Apa dia? Kita orang tengah bincang pasal hantu penanggal. Penanggal? Yeah. Somehow topik jadi penanggal pula dekat komen. Ada cerita penanggal tak? Tapi Jay sebenarnya ada cerita penanggal, kalau korang nak tahu. Tak, bukan. Aku tak ada cerita penanggal. Aku memang bincang tadi. Kalau Amir ada, dia ada banyak kawan budak-budak Sabah. So, dia orang tahu pasal cerita penanggal. So, based on topik cerita penanggal ni tadi, kita orang dapat tahu Thailand ada, Indon ada, Jepun ada, Cambodia ada, Laos ada. Ada video Benda tu besar. So dia ada satu video, kalau kau dapat share, sebab ni 2008 benda tu, and diorang kata yang 2008 punya video tu diorang dah kaji, memang tak edited, memang pure CCTV footage, memang nampak benda tu. Boleh kita boleh tunjuk. Sekejap sementara tu kita akan buka. Tunggu sekejap. Apa lagi yang kita perlukan? Lepas daripada video tu, aku akan start cerita daripada lagi seorang kita punya viewer, Kiwa. So benda tu jadi zaman college dia. Patutlah Lin suka panggil Wan Kuya kan. Wan hantu penanggal punya. Lah okay. Kuya tu Wan salah satu nama dia. Bukan penanggal. Dia ada nama dia. Si. Anyway, ini macam terbaik video dia ni. Ni video kita dah buka. Live Mus. Live dekat Discord. So reaction sama sikit. Aku ambience sikit. Ambience kita ada ambient. Takut kuat sangat ke apa ke, tak tahulah. Macam ni. Alright, let's go. Jom. Izami, thank you so much for the star, Izami. What? Izami ni Minin. Minin. Aku tahu nama kau Minin. Aku tak tahu nama pernah kau Izami. Lah Minin ke? Ya Allah. Terima kasih sebab kongsi rezeki. Thank you. Right, jom, ayo. Kita tengok. Ada bunyi
Ni dekat universiti punya guard tak silap aku. Ni kepala ni. Aku pun tak Mana sure. ada? Aku Ya. baru tengok. Ya tu ni flying head. Nampak tu? Berani guard tu. Maksudnya Guard tu pun dia tak dah- nampak kan. Aku rasa guard tu tak nampak. Aku rasa dia dengar bunyi tu. Ya, Ha. aku rasa dia dengar bunyi je. Tak mungkin lah dia Oh, ada nampak tu. Oi, nampak tu. Serius Oi, kepala tu nampak tu. Dia nampak tu. Aku rasa fish tu. Oi, nampak bayang lagi tu. What the hell, betul sial ni tu. กูยืนอยู่แล้วกูวิ่งแล้วไอ้สัตว์กูคงไม่มายืนแล้วไปนั่งดูอย่างนั้นหรอก oi, โดย kau nampak tu usus dia tu. Betul lah Wan cakap tu Aaron. ลอยบินลงมาหลบต้นไม้ได้อะลูกโป่งหาเนี่ย Attack on Titan pula เออดู Boleh jadilah, boleh jadilah. Betul tu. Ui, seram tu rupa macam tu. What the fish. Itu jangan tegur. Itu kalau tegur. Itu. Guard tu, ui, nampak tu. What the Tapi guard ni berani. ball of guard. steel kan. Sumpah nampak dia relax Nampak tu. Terang-terang. Lagi suluh. Tara tu nampak. Ya tu. Orang kata ini ilmu hitam kan, tak silap aku. Dia ilmu hitam Kepercayaan benda. kita ni ilmu hitam lah. Tapi ada yang kata bukan. Kalau kita punya kepercayaan ni ilmu hitam. Dia pisahkan diri dia dengan badan macam tu. Dia benda ni digunakan masa waktu berperang dulu guys, kalau korang nak tahu. Tapi kalau kepercayaan Thailand, diorang kata benda tu hantu. Dia bukan ilmu hitam. Banyak kah gitulah kita kan, culture kan. Culture Oh. lain. 2017 pun ada lagi video dia. What the fish. Nice. Okay. Kita nak sambung cerita kedua ke? Cerita. Okay, sebelum kita sambung cerita kedua, kita kena tunjuklah dulu gambar, betul lah Megat? Ni gambar-gambar yang di-share. Wow. Siapa-siapa tahu tempat ni, tahulah. Yang ni gambar kedua dia. Teaser dia. Yes. Salah Betul. seorang viewer kita kan. Dia ni Kau dah tengok As Above So Below? tak, masalahnya gambar ni lawa pula kan. Dia macam spiral macam tu. Cantik. Oh, dia memang tema tu. Dia yang movie yang tu As Above As Below tu, As Above So Below tu. Tema spiral staircase ni pun ada keluar. Macam dia ada significance untuk spiral staircase sebenarnya. Dia bukanlah architectural semata-mata. Oh ya ke? Megat, ada Lara ada nak tanya tu sikit. Mana Sorry, tak baca komen pula. Perasan perkara yang banyak kali berulang dalam diri kita. Ya, macam benda tu tengah berlaku tapi macam dah berlaku. Oh, itu kita panggil deja vu dalam ke? English dia deja vu lah. Deja vu ni Nia selalu kena. Actually Perasaan perkara. Ada banyak teori pasal deja vu. Just personally aku rasa deja vu tu is a mind. Sebab kadang-kadang kita banyak berfikir kan. Kadang-kadang kita dah terfikir situation tu tau. Cumanya kita lupa. So bila kita terlupa benda tu, and somehow benda tu terjadi disebabkan kita punya pemikiran tu, kita akan rasa aku rasa macam pernah jadi lah. Padahal sebenarnya kau pernah terfikir benda tu. Dia itu aku punya personal thoughts lah. Sebab kalau ada orang kaitkan dengan universe for them, aku susah sikit lah. Bila, So, Bagi benda tu aku, is bila, like, bila start bagi dah masuk aku- ni susah lah sikit. Deja vu dia ada banyak. Macam even dalam Islam pun ada orang kata dalam bukan Islam je lah, setiap agama kita panggil out of body experience kan. So ada juga orang dah berjaya amal teknik. Aku tak ingat term dia yang kalau kau tidur kau boleh sedar. Maksudnya bila kau tidur tu orang kata roh kita keluar kan. Roh kita Ya. keluar semua apa kan. dia ada dua stage tu je. dia ada Dia dua ada stage. OBE, out of body experience. Satu lagi dia panggil astral projection. Astral projection, itu term dia. So Yes. astral projection tu ada orang kata itu adalah deja vu juga, because Yeah. bila kau dalam spiritual world, kau boleh travel in the future, kau boleh travel in the past,
Kalau kau boleh kontrol benda tu, kau akan ingat semua benda. So bila deja vu ni, roh kita pergi mana-mana kita tak tahu. Itu term diorang lah. Diorang kata kalau macam astral projection ni. So macam bila deja vu ni, bagi aku semua orang pernah kena benda ni. Macam tiba-tiba aku rasa aku dah lalu lah benda ni. So betul. it could be the same thing, deja vu. Kalau nak tahu pasal astral projection, the best movie kalau nak tengok Insidious. Betul. That is about astral projection. Baca Insidious 1, semua 2, 3. chapter. Insidious, tengok semua yes, movie Insidious dia. memang astral projection. Yes. So bila in regards to astral projection ni, macam if you can take control of astral projection, banyak benda kau boleh buat. A lot of people say most of the most successful people in the world, they have some form of ability to control astral projection walaupun diorang tak tahu sebenarnya. Like banyak orang kata, I foresee in the future this will happen. Mungkin dia tak ingat, tapi bila dia dah after one or few years, dia kata, stock market ni, benda ni akan melambung naik. Aku invest. Tiba-tiba dia kaya. Orang kata, power kau, analisis semua, that is part of it. But at the same time, he knows. Itu orang panggil hunch kan. So, it's also something like, boleh dikata tied to astral projection dengan deja vu jugalah. Because banyak je orang kata, deja vu ni ada best, ada tak best. Yang bestnya macam, let's say kau bermimpi, kau dapat duit beli rumah, Alhamdulillah ada rezeki. Tapi bila kau beli rumah tu, kenapa kau rasa aku macam dah pernah beli rumah? Yelah. Macam benda-benda macam tu. Macam betul ke aku dapat beli rumah ni? So that is what we call deja vu jugalah. Sleep paralysis tu first step of out of body experience tak salah ke? Yes, it is one of it. It is tied to macam kau tak dapat sedap. Orang kata bukan sleep paralysis. Sleep paralysis tu dah betul dah. Tapi ayat dia yang ni voluntarily sleep paralysis. Untuk ni kalau untuk kau macam Insidious kalau sleep paralysis sahaja dia kau akan jadi out of control lah sebab kau tak tahu kan. Macam kau stuck kan, kau macam kau macam kena tindih kan, betul tak? Sleep paralysis ni macam kena tindih tu. So kalau macam kau tak volunteer benda tu, maksudnya kau tak control, so kau akan rasa macam panic and kau tak dapat lah nak buat OBE tu, out of body experience tu. And orang selalu kata sleep paralysis tu still okay compared to astral projection lah. Sebab astral projection bila kau masuk spiritual world, orang kata macam jin-jin semua tu kau boleh nampak. Aku so far belum ada lagi. Kalau korang nak try buat, aku cadangkan tak payahlah. Takut tu, sumpah tu. Aku dulu aku kan baca ke benda-benda lah ni, lepas tu try kan. Tak lepas tu aku. REM tu pun aku tak lepas. It takes a special people to do it. Macam one of the best bila kita baca pasal buku-buku semua ni kan, diorang ada kata ada satu gland dalam otak kita, benda tu diorang ni westerners diorang suka benda ni, aku tak tahu kenapa. Diorang cakap there is a reason kenapa air diorang banyak letak fluoride. So bila dia banyak letak fluoride ni, kau punya connection dengan spiritual, they call it also as a term, your third eye, your mind's eye. That gland bila dia kena dengan fluoride, benda tu dia jadi less effective. So some people dekat US, diorang actually mengamalkan, diorang tak minum air yang ada fluoride, diorang akan minum air mineral betul yang tak ada kandungan dengan fluoride supaya diorang boleh biar benda tu sentiasa aktif. Bila diorang aktif, diorang boleh guna macam kau cakap lah, astral projection bukan benda yang senang. Aku tak tahu kesahihan dia macam mana, tapi it's very very intriguing lah kalau korang nak baca. Besar gila topik dia. And most of paganistic ritual ni ada banyak orang yang sembah pokok zaman-zaman dahulu kala apa semua kan. Semua ritual-ritual diorang ni ada related dengan gland yang dalam otak ni, diorang kata. And they actually did scientific studies on it. Tapi scientific tu kita boleh kata pseudoscience ke tak, aku tak tahulah. Aku bukan saintis. So aku tak tahu macam mana diorang nak explain benda tu in real term scientific. Tapi brain waves matter sebab diorang kata macam kau kata kan, bila kita tidur ni minimum otak activity kita minimum gila, but for someone who is doing astral projection, otak dia macam dia tengah sedar. Ya, betul. Ni Mimpi Lara dia ada pergi soalan rumah ni. meninggal, lepas tu 2 hari lepas family terdekat akan pergi, tu macam mana pula? Ia dah 3 kali berlaku, adakah ia kebetulan atau petanda? Benda ni kata macam nak cakap
Jangan terlalu Jangan terlalu obses lah jangan kalau obses, dengan jangan mimpi obses. ni. jangan terlalu Dia, obses. kita anggap je benda tu kebetulan. Sebab ajal ke petanda ke tu semua dah di-plan Big Boss kita kat atas tu. Yes. So jangan percaya sangat tu sebagai petanda ke Apa Dia pun percaya. bukannya kita tak boleh nak percaya tau. Kita takut. Once kita percaya benda tu petanda, kita akan rasa benda tu absolute. Yes. Nanti Dah kau- jadi absolute tu dia jadi bahaya. Yes. Kita akan rasa benda tu akan jadi kepercayaan. Once kepercayaan kita terpesong sikit kan dengan sepatutnya apa benda yang kita percaya, itu yang rosak tau. Tu ni. Okay, aku boleh sambung tak cerita kedua ni? Kita kena tunjuk gambar semua gambar dulu. Kita kasih tunjuk gambar semua dulu. Boleh? Boleh. Korang ingat gambar-gambar ni, lepas tu nanti korang cerita tu, korang boleh gambarkan. imagine Yes. macam mana Terbaik laki Wah bagi gambar. dia experience dia. Mantap lah. Thank you Doa Azhar for the star. Thank you. Salute. Mantap Kalimantan. Right. So gambar ni korang kejap lagi kita tunjuk gambar sekejap sikit. Okay, gambar ni korang gambarkan. Korang nanti imaginasi bila kita tengah bercerita tu, bila Megat bercerita tu, korang tolong ingat gambar-gambar ni. Kalau nak save sekarang letak wallpaper pun boleh. Jangan lupa kan. Mana dia tahu kan. Betul tak? Okay, go. Ni spiral ni. Korang bayangkan tiba-tiba ada tu duduk kat bawah tu. Korang hajar tu orang kata. Memang korang hajar tu. Tiba-tiba dekat tepi ni kan. Hey, macam tu kan. Memang korang hajar jugalah. Okay. So inilah tempat dia. Asrama College Politek Mara KPTM mau panggil. Ipoh. Ya, kalau KPTM Ipoh. Ipoh ni pun banyak cerita kak. Okay. Okay. Aku start Mus. Saya dah boleh start lah. Okay, tunggu jap. Kejap Tunggu jap. Alah, salah scene pula. Okay, nice. Alright. Oi, tapi tempat makan ni kat situ murah gila tu. Tapi sekarang harga naik agak lah. Aku rasa. Tak silap aku. Itu gambar. Of course naik ya. Kan. Alright. 1 Alright. 3. Okay. So cerita yang kedua ni aku nak ceritakan daripada salah seorang viewer kita, Kiwa. So Kiwa ni cerita Kiwa ni aku kena cerita daripada first person view. Aku sebab susah dalam cerita dia ni susah nak ceritakan daripada sudut third person view. Kena on Dia RTX ni. kena- Oh, ini kalau Okay, RTX ni kan kadang tiba-tiba ada. Alright. So bila aku cakap aku tu Kiwa lah ya. Okay. So benda ni start time aku college dulu. Pukul 1-2 pagi macam tu, lepas habis buat assignment, dan aku main game. Tengah seronok main game, member aku seorang lagi tak tidur sebab dia buat assignment dia juga. Masa ni aku saja pergi dom jiran. Dom aku dom paling dekat dengan tingkat atas. Dom aku paling tingkat atas lah. So tingkat atas ni ceiling dom aku berlubang-lubang. So that's the reason aku lari dom sebelah. Plus malam tu saja je lah nak tidur dengan kawan. Masa buat assignment tu, lampu buka lagi. And pintu dom tu, pintu yang ada besi dekat atas yang bila kita buka pintu tu, dia akan tolak, tutup balik. And yang katil yang aku nak tidur ni betul-betul menghadap pintu dom tu. So okay, dah lepas dah siap buat assignment semua, kawan aku seorang ni nama dia Suzy. Dia teman aku main game sambil dia siapkan assignment dia. Lepas Suzy tanya, dah siap assignment ni Kiwa, nak tidur tak? Aku pun dah last game dan habiskan main game yang dia main tu League of Legends lah. Dia tengah main haram. Terus dia off laptop, nak tidur. Masa tu bukan aku berdua je yang berjaga, adalah roommates lain atas katil double decker yang berjaga lepak-lepak main handphone. So lepas tutup laptop, Suzy balik ke katil dia, aku balik ke katil kawan aku. So member katil atas tutupkan lampu sebab dekat dengan dia. Lepas aku baring je dalam 15 minit itu, tiba-tiba pintu depan tu gegar kuat sangat. Macam tu. Macam tu. Pintu kayu kan. Pintu kayu lah. Okay.
Kalau siapa pernah kena kacau tengok benda tolak-tolak, macam tu lah rasanya. Dan aku dongak lah sikit kepala nak tengok bawah pintu tu, sebab dekat luar lampu menghadap pintu. So if siapa-siapa balik datang nak buka pintu, memang akan nampak bayang. Legit. Dan masa pintu tu still goncang kuat, seorang pun budak dekat dalam dom aku insist nak bangun. Tinggal aku dengan Suzy sebab katil sebelah-sebelah kita orang tengok sesama sendiri. Sebelum aku tengok pintu tu, katil aku kepala menghadap pintu, so aku memang kena dongak atas nak tengok pintu tu. Masa pintu still goncang tu, aku pandang Suzy. Suzy daripada angkat bantal dari kepala, dia tengok pintu masuk, tengok aku. Suzy terus pusing menghadap benda lain. Suzy terus pusing menghadap benda lain. Dia sambung tidur, tapi confirm boleh nampak muka dia tengah cuak. Dia tak gelap sangat. Lepas tu tutup lampu dom, sebab lampu bawah pintu luar tu, silau tu nak masuk dalam sebab lampu bawah pintu luar tu silau nak masuk dalam bilik dom. Dan aku still dongak terjaga nak tengok juga kenapa dia goncang sangat. Ada orang ke? Tengok-tengok bawah pintu tu tak ada bayang pun, kaki apa semua tak ada, tapi still goncang macam nak roboh. Dan perasaan tak sedar hati aku, terus aku ambil bantal tutup muka menghadap belah kanan, menghadap kawan aku. Lepas tu, selang 2-3 minit gitu, tiba-tiba ada benda datang, bunyi bau bernafas dekat leher belakang aku. Dia duduk tiup-tiup macam. Aku tak nak tengok, tak nak pusing belakang. Aku harap tak ada apa-apa, memang tak nak pusing. Dia still tiup-tiup dekat 3-5 kali jugalah. Rasa sejuk belakang leher tu sampai terasa-rasa. Dan dengar bunyi macam tapi perlahan. So aku pun paksa diri pejam mata nak tidur. Lama-lama lambat laun dia tertidur juga. Esok baru cerita dekat Suzy, nak confirmkan dekat Suzy. Kita orang aware semalam pasal pintu, memang ada 2-3 orang yang tidur katil atas pun dengar bunyi pintu tu. Diorang just tak berani nak tengok bawah dan tengok pintu. Esok tu rasa macam biasa je. Tapi selang beberapa hari lepas kes pintu, ada time ni semua orang tak ramai dalam dom sebab cuti SEM. So tinggal beberapa orang je. Dan ada seorang kawan aku ni, nama dia Myra. Dia ajak teman pergi toilet belakang. Sebab toilet dia dekat belakang memang kena keluar daripada balcony belakang. Sebab toilet dia bukan dalam dom. Dalam dom just ada bilik air, bilik mandi. Dan bilik kecil sebelah dengan dom tu dia jadikan bilik dapur, tempat dia orang masak yang letak pada dapur. Dan bilik tu dia ada 2 tingkap menghadap balcony yang bersambung nak pergi tandas tu lah. So kalau korang boleh imagine macam mana. Dan lepas teman member aku ni pergi toilet belakang, masa ni waktu maghrib, dan member dah keluar, jalan sama-sama sebab lampu balcony belakang memang tak ada. So dia memang gelap. Dan balcony tu memang ada tangga yang swirl tu. Ni yang gambar tangga swirl tadi ni. Tangga bangunan lama dekat Ipoh, macam tangga bangunan dekat Dataran Merdeka. Lalu cepat-cepat masuk balik nak tutup pintu belakang. Dan aku dah start rasa tak sedap hati. Rasa macam ada orang nak ikut masuk. Lepas tutup pintu, memang akan lalu kiri bilik shower, kanan dapur tu, on the way nak lalu lepas 2 bilik tu, sebab dia nak pergi luang tamu dom tu kan. Tiba-tiba aku dengar bunyi budak gelak belah kanan dalam bilik dapur tu. Myra terhenti berjalan dan dia genggam lengan aku. Aku ajak dia jalan je. Lepas lalu je dari bilik pintu dapur tu, terus pintu tu hempas kuat. Boom! Sebelum hempas, sebab yang Kiwani dia duduk sebelah kanan tau, mata aku melilau tengok kanan dan tengok nampak macam ada satu lembaga belakang pintu dapur tu sebelum dia hempas. Masa dia hempas tu pun, dia dengar bunyi gelak yang kuat sangat sebelah kanan tu. Macam gelak-gelak. Lepas tu Myra tu dah cuak lah. Dia terus genggam tangan aku, tarik ke depan ruang tamu dom. Tak ada hujan, tak ada apa. Memang dom kita orang kat dalam. Angin nak masuk tolak pun tak lepas. Sebab tingkap bilik tu memang susah nak buka. Dah berkarat. Dia ketat sangat nak tarik. Dan malam tu lepak luar baru Myra berani bersuara. Dia tanya aku ada nampak apa-apa ke masa dia ngilai gelak dekat
depan pintu yang dia hempas tu. Aku dia cakap aku nampak ada benda dalam bilik dapur. Maira pula dia kata dia nampak masa keluar dari toilet dari tangga swirl tu. Dia nak tu yang dia kelang kabut tadi ajak masuk sebab dia tak sedap hati. Esok tu member dah demam 3 hari. Kesian ni. Aku pula jenis memang dapat rasa benda-benda tu. Dulu memang boleh nampak lepas arwah atuk tutup hijabkan mata. Sekarang ni just boleh rasa je benda tu ada. Nampak tu kurang sebab selalunya kalau dia nampak tu pun dia nampak yang bentuk lembaga besar-besar yang hitam macam pekat-pekat tu je. Tamat. Oh, korang boleh tangkap tak cerita dia? Namos. Halo. Kan? Dia benda tu memang chill lah. Aku kata kalau kau bayangkan lah. Macam aku tiup kat belakang kau macam okey lagi tau. Kau bayangkan yang tu Karin aku. Follow tak dia. Kau bayangkan. Bukan aku sebenarnya. Follow tak. Tapi kau imagine yang pintu goncang tu maybe okay. Pintu goncang tu maybe dia quite seram kalau jadi kat kita memang seram lah kan. Tapi yang member duduk dekat dalam bilik dapur tu, lepas tu sampai gelak-gelak tu, itu kurang ajar agak sebenarnya. Itu memang sakat habis lah. Itu dia sakai macam agak nak kacau macam tu kan. Macam Lara cerita tadi, dia bertenggik tengok je tau. Ini dia gelak tau. Ini dia gelak-gelak sampai hempar pintu. Tapi kan dalam dua-dua story ni kan, dua-dua kena berdua. Perasan tak? Adakah ini suratan tadi? Alamak. Aku rasa bunyi pintu kilang macam ni kot. So aku buka. Yang mana? Ger gitu. Yang video tu kan? Okay. Kiwa dia ada personal message aku. Dia cakap apa tau? Nanti dia cerita pintu grill gegar sebiji macam video yang kita tengok tu. Dia ada pengalaman yang sama. Okay, jom kita tengok ramai-ramai guys. Benda yang wajib kena tengok, kita tengok ya. Oh, aku live kan? Weh, aku tahu dah bunyi pintu ni. Ini bodoh dah bunyi pintu ni. Hey, dia kalau kat kampung aku lagi tu. Bodoh dah bunyi pintu ni. Kalau aku bakar pintu ni. Aku rasa kilau bunyi macam tu. Yeah, aku rasa iyalah kot. Dia tu in one, bunyi gelak ada, pintu pun ada. Terbaik cerita dia. Tapi betul tu. Seram tu. Kalau aku even 2 orang lah. Tapi pasal lah laki kita tak ada dengan cerita laki. Laki 2 orang kena kacau lah. Belum lagi lah. Ada ramai-ramai pun ada. Ganas. Ui, tapi kalau experience tu jadi kat kita kan, aku cakap dengan aku pun belum tentu lah nak relax. Sebenarnya aku memang caw. Aku memang takkan pandang punya. Sebab dia bila kita fikir dia macam tak ada motif nak kacau. And somehow dia kacau. Buat masa sekarang ni pun kalau kita fikir kalau kacau pun kita boleh ni, tak takut ni, tak apa kan. Tapi once dia dah kacau, kita akan cuak. Okay. Okay, Mega, itu aku kata aku ada tag kau tapi kau tak dapat nak tengok lagi, betul tak? Betul. Okay, kali ni kita tunjuk, kita tengok ramai-ramai. Yeah. Orang dah ready. So tapi video yang kau nak tunjuk ni kan, kalau nak pesan kat viewer, kita tak tahu video ni betul ke tak. Betul. But try lah tengok and korang judge sendiri. Aku nak tengok mana satu yang betul, yang sedap. Okay, ini dia tambah muzik, tak best dia edit. Dia Hello guys, Assalamualaikum. Welcome
Sama juga. Kita nak yang ni kot. Kode viral. Tengok sikit ada tambah music lah. Okay, ni tak ada edit. Ni best sikit. Alright. Let's go. Tapi itu lah, aku tak boleh nak. Tak apalah, tengok dulu. Tengok dulu sama-sama. Tengok dulu. Buka lampu lah Along. Gelap. No, dia dah awal-awal dah blur lah Megat. Buat begini di kelabu. Tahu, okay. Kelabu gambar. Kejap, aku tengok daripada stream. Nah. Jangan. Benda tu awal-awal dah blur, tahu tak? Hmm. Tengok tu siapa? Apa tu? Siapa malam-malam duduk tengah situ tu? Yang ni aku skeptical sikit sebab definisi Ya. Pontianak, dia orang berdiri tak sentuh tanah tau. Tahu. Ni bukan nak kata Ponti. Ini dia orang tulis. Just kata lembaga. Nak kata ke Pontianak pun tak juga sebenarnya. Cuma jadi menyeramkan dekat sini. Sebab awal-awal lagi dia dah bagi tahu. Bukan awal-awal lagi dia dah blur. Benda selalu kalau betul lah aku cakap, kalau blur ni guys, bila kau nak rakam tiba-tiba blur something tu, benda tu sebenarnya tak nak tunjuk sebenarnya. Dia buat begini di kelabu. Tapi kita macam force juga, kita nak pergi juga. Kelabu gambar. And then dia tunjukkan lah diri terus. Jangan. Buat dia edit. Tak apa. Tiba-tiba blur. Video ni aku just cakap boleh jadi betul, boleh jadi tak lah. Yalah, atas korang lah sebenarnya. Masuk rumah, Long, tolong buka pintu, Long. Oh, daging wagyu. Tiba-tiba daging wagyu. Tak boleh cerita. Teringat satu video pasal Okay, tak boleh lah. Datuk, tak apa lah Datuk. Datuk kaya boleh makan wagyu. Azhar kata hujan renyah-renyah memang akan ada benda halus. Betul ke tu? Tak semestinya. Kalau Tak semestinya. dengar podcast pertama, cerita aku lain. Kalau Azhar tengok saya punya video dekat YouTube ataupun first masa kat Twitch itu episod 1 lain. Tapi betul lah, itu orang-orang tu kata sebab dia tak nak suruh kau pergi main hujan. Tu je sebenarnya. Nanti dewam. Dia selalunya hujan ni bagi aku bukan petanda lah sebab hujan tu rahmat. Betul. Cuma kalau dah kena tu kena juga. Macam apa yang aku kena tu memang Kita nak elak macam mana pun, kita dah elak pun. Kalau dia nak tunjuk dah nak kena, kita nak sakit kita memang kenalah, tak boleh lari lah benda tu. Dia nak kata wazab. Dia kata wazab dia tak boleh buat apa lah. Aku pun wazab lagi. Tiba-tiba kat tepi telinga aku dengar wazab dia panggil. Memang tak lah. Gerak lu lah. Emza masih tak puas hati lagi dengan hospital sedang tu. Macam saya cakap Emza pergi kat situ lah. Emza buat hunt sendiri ke apa ke. Nak kata tak boleh nak cakap lah. Tapi memang keras lah sebenarnya. Ya, dia buat concrete and lame joke. Let's go. Let's go. Okay. Ada lagi apa-apa cerita enggak? Kan korang nak tanya. Ada cerita tu Q&A ada. lu lah. Q&A dulu lah. Kita buka soalan lah kalau korang nak tanya apa-apa ke. Sebab aku rasa kalau Emza dah masuk ni banyak soalan dia. Dengar cerita. Dua-dua ada kita punya viewer yang hantar cerita tadi, dua-dua ada dalam komen, boleh tanya diorang. Kalau ada benda-benda yang korang rasa nak tanya ataupun dia juga nak cerita-cerita sikit ke pengalaman korang ke, boleh juga dekat komen tu. Tu Kila ada cerita. Tak apalah. Next week jadi tetamu khas. Boleh. Buka cerita. Hospital sedang semua hospital ada cerita, jangan risau. Bukan sedang je. HKL ada cerita. Nak lagi seram hospital Kelang. Tapi situ dah nak. terlapor bandar. So susah sikit. Ni paling dekat ni je, dekat rumah kita kan. Hospital Semenyih tu. Ya. Sebenarnya hutan. Sebab dia kawasan hutan, seram tu. Banyak kes dulu kat situ. Hospital semuanya. Ha. Klinik ke hospital? Klinik tu.
Klinik semenyih tu lah kan. Tu baru betul lah. Yelah, panggil hospital juga sebenarnya aku. Aku tak tahu aku tak tahu hospital semenyih, tak pernah pula aku sampai. Tapi klinik tu banyak kes lah dulu. Dengar cerita-cerita lah. And then ada yang tak sanggup nak duduk situ sebenarnya. Ada yang ward yang tak sanggup duduk situ. Aku so far tak dengar lagi lah apa-apa cerita dekat situ. Bagi aku, experience aku dengan Semenyih tak ada sangat, sebab kebanyakan yang pergi Semenyih dengan member-member aku yang ada kat situ semua kaki pancing. So situ ada one of the few spots kalau kau nak mancing, banyak kolam best. Situ juga empangan Semenyih ada kat situ, ikan dia besar-besar. Tapi dia orang cakap jangan celupar. Dia orang tak pernah beritahu aku kenapa. Nanti aku try tanya dia orang kenapa. Sebab ada yang suka mancing tengah malam kat situ. Semenyih satu yang aku ni kalau nak pergi ke Broga. Tahu. Time Broga masa tu New Year, kita orang satu kereta lah. Pergi Broga Hill. Masa tu malam-malam nak pergi Broga. Pukul 12 tengah malam. Hipsters ya. Konon kering. Ya. Mendapat lah. Rasanya aku pernah cerita dulu dekat test. Macam kita test podcast ni kan. Tapi tak apa, aku cerita je lah balik kan. So masa dalam perjalanan tu, kita orang ada satu member Chinese ni, dia memang boleh nampak lah benda-benda macam ni kan. So masa aku pergi tu, aku nampak macam ada anjing. Anjing tu macam gonggong dekat satu tiang lampu ni tau. So kalau jalan nak pergi Broga tu kan, lampu dia kan jarak-jarak betul tak. So dalam satu perjalanan tu, kalau kita nak menghala ke Broga, dia ada lepas University Nottingham tu, sebelah kanan tu ada kubur Cina. So area tu benda ni jadi. So masa anjing tu macam ada 2-3 ekor anjing kan, dia macam tengah gong-gong dekat satu tiang lampu ni. Ada lampu, memang ada lampu lah. Cuma dekat dia tu je lampu. So kita orang daripada kawasan gelap pergi ke situ. So aku tengok lah. Masa aku tengok tu, aku nampak macam ada benda. Dia tak berapa jelas, tapi dia macam hitam-hitam tau. Dia macam, aku tak tahu nak describe macam mana. Dia macam kau tengok dia macam ada benda dekat bawah tu, tapi dia macam tak berapa jelas, faham tak? Tapi dia macam hitam macam tu. And nampak anjing tu tengah gonggong dia. So aku macam aku macam tu. Aku nak cakap apa benda tu sebenarnya, tapi aku baru cakap so driver masa tu Amar, dia macam dia dah cakap dah pula kan. Lepas tu member kita orang yang Chinese ni, dia cakap okay, that one definitely not a dog. Aku macam oh shit, dia pun nampak ke. Dia kalau nampak something benda-benda macam tu, hidung dia keluar darah tau. Dia kelakar agak lah, tapi hidung dia memang berdarah macam tu. Kau imagine lah, dia selalu cerita benda tu macam tu. And somehow hari tu hidung dia keluar. Macam mana dia nak, kalau contohlah kalau dia sengaja kan, macam mana dia nak berdarahkan hidung dia tu. Faham tak maksud aku? Masa tu kita orang patah balik daripada Broga tu, kita orang patah balik sampai mana kau tahu? Sampai Istana Kehakiman Putrajaya. Jauh tak? Kita orang pergi patah balik Ujung dunia tu. Sampai pergi Istana Kehakiman tu, kita orang keluar, kita orang duduk situ. Yang dia ni, dia pergi toilet dekat dengan Maybank tu, dia minta tisu semua kan, sebab masa tu hidung dia keluar darah banyak macam tu. Aku macam, wish dia ni okey ke tak ni? Penuh dengan sinki tu siap darah dia. Aku tengok. So baru dia buka cerita yang dia kata kalau dia nampak benda-benda macam tu, dia memang hidung dia akan keluar darah banyak. Dia punya ni. Tapi dia Chinese. Dia punya ni tak ada kena-mengena pun lah sebenarnya dia Chinese ke apa kan. Kalau nak nampak tu memang boleh nampak lah. So aku tanya dia apa yang dia nampak. So dia describe dekat bawah lampu tu, tempat yang aku nampak macam ada benda tak nampak. Aku tak nampak pun benda yang dia describe tu. Dia nampak dia macam anjing, tapi
Dia besar, tapi dia macam orang juga. Orang merangkap macam anjing, faham tak? Dia besar dekat situ. So aku memang alhamdulillah lah tak nampak yang tu. Kalau aku nampak yang tu, aku tak tahu aku tak tahu aku punya reaction macam mana kan. Itu pengalaman aku yang kalau kat Semenyih. Ni cerita detail sikit lah daripada hari tu. Hari tu ingat tak nak cerita detail kan. Hari tu macam cerita pasal nampak anjing je, macam anjing. Kali ni betul-betul detail pula, keluar darah apa semua bagai. Kalau korang tak percaya, korang boleh tanya dia lah kalau dia nak cerita lah. And masa tu Nia pun ada. Try tanya Nia. Dia memang pengalaman yang tu, walaupun tak nampak secara directly, but aku ada orang yang boleh, orang kata apa, verify apa yang aku nampak lah. Cumanya aku nampak tu dia macam aku nampak tu macam a figure, and shape dia tak jelas, tapi memang nampak lah the difference dia. Dia macam dia hitam. Cuma ni hitam tu dia macam transparent sikit. Korang boleh imagine tak macam mana? Faham. Dia macam hitam tu, kau opacity tu kau turun 50%. Ya, lebih kurang. Dia tak terlampau hitam. Dia tak terlampau hitam. Dia macam tu. And then anjing tu, dia still hitam. Opacity turun tu. Kalau kau buat Photoshop, bila kau turunkan, Dia nampak dia jadi macam transparent. Nah, dia macam hampir dia- transparent, boleh nampak tembus kat belakang sikit. Hitam dia still sama. so kita orang masa tu come out with a theory yang ada certain orang dia boleh nampak jelas dia macam ni, and ada certain orang dia nampak kejelasan dia sikit. Faham tak? Tapi it's just a theory lah. And somehow masa tu discussion macam mana dia boleh nampak, macam mana orang lain dalam kereta tu tak boleh nampak, and macam mana aku boleh separa nampak at that time. So maybe sebab nak kenakan juga dalam daripada sudut sains kan, teori macam color apa, wave or macam infrared semua tu kan, gamma ray semua tu. So kita boleh nampak spektrum yang ada dekat rainbow tu je, betul tak? Itu je color yang kita boleh nampak kan. So somehow ada orang dia mata dia boleh nampak terlebih sikit atau terkurang sikit daripada apa wave tu. Itu orang panggil the third eye. Ada third eye tu is a general use lah. Dia punya ni selalu orang ingat. Sebab yang aku faham, kalau macam yang kau cakap, memang wujud dalam dunia ni orang yang bukan kita panggil overly sensitive, tapi sebenarnya dia boleh, spiritual sense dia tinggi daripada biasa. Spiritual sense tu memang wujud. Sebab tu orang kata kadang-kadang, kenapa tiba-tiba meremang dalam belum aku, tapi dia tak tahu benda tu tak semestinya tu. Betul lah. So benda macam tu agak unik lah. And usually siapa yang ada spiritual sense ni, third eye ke apa, kalau dia orang bukan mengamal, kalau dia orang berilmu, macam-macam cerita kau boleh dapat daripada dia. Nak percaya susah, nak tak percaya pun susah, sebab itu dia. Kalau dia tipu kau tertipu, kau tak boleh buat apa kan. Betul. So that is the only problem lah. You have to put a line in the middle, 50-50. If you want to believe that person, go ahead. If you don't want to believe that person, can't do much. But this kind of people exist. So kalau macam kau ada kawan yang selalunya siapa yang spiritual sense dia tinggi daripada biasa, perangai diorang pelik sikit. Bukan nak kata diorang ni loser ke, diorang ni hyperactive ke, tak. Diorang, there's something odd dengan diorang. Tiba-tiba kau tengah sembang-sembang, dia pandang tempat lain. Yes, dia macam tiba-tiba senyap ke apa ke. Tapi it's not, itu klise lah. Maksud aku, kalau dia senyap tu usually the klise punya, macam kau tengah lepak tengah malam depan rumah, so dia pandang tempat lain, dia senyap. Itu term klise. Tapi kadang-kadang maksud aku macam kau tengah sembang dengan dia dia cuba ubah topik, and then dia kata jom kita pergi tempat lain. Ada macam tu juga. Faham tak maksud aku? Macam kenapa nak tukar? Tak payah lepas ni, cuba macam ikut je lah macam tu. Aku time apa,
dah tua-tua ni, alhamdulillah lah kurang lah benda-benda tu kan. Kaedah dia yang paling Tak- suka nak Tu zaman-zaman bodoh lah. jahiliah. Jahiliah. Zaman-zaman jahiliah tu kita tak boleh nak buat apa. Betul lah. And nak sangat jumpa. Nak sangat. Macam Nak tak sangat apa. jumpa. Dia memang bagi. Tak juga Megat. Kau kena faham, knowledge is power. Tak semestinya benda tu kau nak cari, kau apa, nak sangat tu benda buruk. Sebab knowledge is power. So kadang-kadang kau nak learn more about this other dimension, or kalau spiritualnya stuff ni, kita kena with an open mind lah. Jangan terlalu taksub. Kau terlalu taksub, takut-takut kau syirik nanti. Obses lah. Jangan obses betul, tu je betul. lah. Macam itu kita orang dah pesan kan, jangan obses tu je. Jangan nak pasal benda macam ni. Boleh belajar. Macam Best kata dulu boleh nampak-nampak, sekarang boleh rasa-rasa. Lain macam nampak apa tu? Yes, benda macam tu. Betul lah. macam Selalu Jeff cakap. Dia kata dulu boleh nampak, sekarang dia boleh rasa. Kalau mungkin member kita Jeff ni, dia spiritual sense dia tinggi sikit, macam Goku kan, dia boleh baca ki. Cell ada kat situ. Kalau dia latih lagi, silap-silap dia boleh nampak balik. Ada orang macam tu. Yang aku pernah baca banyak-banyak buku yang aku baca pasal on the other side semua apa. Westerners, dia orang percaya kalau kau buat satu ritual tengah malam, kalau kau ada kuda, kau buat kuda tu menangis, kau ambil air mata kuda tu, kau letak dalam mata kau sendiri macam aimo, kau boleh buka Sekejap. pintu untuk tengok benda-benda macam tu. And once kau dah buka, kau tak boleh tutup. Itu kepercayaan dia. One of them. Hijab lah tu orang panggil. Kalau kita kau cari kita hijab. Dia bukakan benda tu. Itu dia orang kata air mata kuda. Macam kuda menangis ke? Tak pernah saya aku tengok kuda mana. Lepas tu tengok video, wah ada juga kuda menangis pun je. Tapi berapa betul benda tu, aku tak tahu. Wallahualam, siapa berani try, sila try. Tapi kalau kena penyakit, letak air mata kuda dalam dekat mata kau sendiri, bukan salah aku. Tu macam-macam ada cakap. Air mata kuda lah, air kencing anjing lah. Oh ya, air kecil anjing. Okay. Ataupun baca surah ni lah, apa semua. Tapi itu semua khurafat jangan buat jangan buat, serius. Kalau buat, aku tak tahulah kalau ikut niat ke apa, tapi berdasarkan pemahaman aku, benda tu memang tak boleh buat lah. Walau apa dalam daripada segi apa-apa alasan pun. Betul. Kita ada limit untuk kita sebagai manusia dengan kepercayaan kita, dengan agama kita kan. Tapi at the same time, itu tak bermaksud kita tak boleh kata benda tu salah, macam kau selalu cakap kan. Sebab dalam dunia ni banyak gila knowledge yang kita dulu tahu, sekarang dah tak tahu. Semakin moden dunia. Macam tu lah cerita dia. So, mungkin betul air mata, air kencing semua apa tu. Mungkin betul. Ialah sebab benda tu kotor. Benda kotor, mungkin kau kau boleh buka ke dunia yang kotor. Dunia yang kotor kau nampak benda-benda macam tu. Wallahualam kan. Tapi sebenarnya kalau ikutkan kan, benda tu, itu aku cakap, benda tu dia just saja tipu daya dia tau. Tipu daya dia kadang-kadang dia tak perlu pun benda tu, tapi dia nak kau buat benda tu sebab kau nak dia nak kau percaya yang benda tu yang membuatkan kau nampak. Tapi sebenarnya dia nampak kan, kau dah buat benda tu, dia menampakkan diri dia je. Faham tak? Once dia dah nampakkan diri dia, kita akan macam, oh pakai benda ni boleh buat nampak benda ni. So kau akan sebarkan benda tu dekat orang, sebarkan ajaran yang tak okey tu dekat orang. Faham tak? Itu salah satu dia punya ni, tipu daya dia. sebab tu kita memang kena elakkan daripada buat benda-benda macam tu. Sebab tu ada orang kata kan, kalau kau tanya macam ustaz ke apa kan, dia akan cakap, ada ustaz kata boleh. Macam ada fatwa daripada Ibni Al-Jauzi, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kata kita boleh beli jin. Ibnu Taimiyah kata. Sebelum start tu kan, tu Azhar dia cakap.
Mo, saya ada cerita pendek. Boleh saya post di sini. Syaman Beria nak masuk askar. Janganlah. Kita tunggulah minggu depan. Azhar. Mau saya ada cerita pendek boleh saya post di sini saya. Kalau nak cerita kat komen takut tak terbaca Zah. Tak apa dia Zah. punya Tunggu minggu depan je Zah. Tak Leh apa. Zah. Okay, minggu depan kau jadi ni Zah. Kita orang Kau jadi kita punya live. Kita jadi Apa special guest macam? lah. Kalau ada gambar dengan Google Map lagi terbaik. Yes. Ada video lagi Itu terbaik. padu. Lagi padu ladu. Padu ladu. Okay, aku sambung yang tadi Boleh. So macam kalau kita tengok kan, kalau kita kaji lah daripada banyak-banyak cerita macam mana orang boleh nampak, macam mana orang boleh nampak kan. Ada yang kata dia belajar ilmu ni, ada yang dia kata dia baca surah ni 70 kali, ada yang dia kata dia baca surah ni 4 kali. Ada yang dia kata dia tak amal apa-apa pun, dia just memang nampak kan. So kau nampak tak, actually the reason untuk dia nampak tu bukannya sebenarnya disebabkan benda-benda yang dia buat tu. It just kalau kita fikir motif diorang kan, kalau apa kita tengok daripada dalil kan, motif diorang untuk menyesatkan kita kan. So banyak ni. So kalau kita tengok kan, dia baca Quran, okey lah kan, tak ada masalah pun kalau dia baca ayat Quran kan. Tapi masa tu kau baca ayat Quran sebab kau nak nampak dia. Faham tak? So benda tu, niat tu dah jadi lain, dia dah jadi terpesong. Itu yang tak boleh. Ada yang betul-betul khurafat lah kan, letak tanah yang orang baru mati lah dekat muka, ambil kafan ni lah apa benda. Itu dah betul-betul yang betul-betul khurafat punya ni kan. Sebab dia tengok level orang tu, dia tengok orang tu punya ni. Kalau orang tu macam tak kuat iman ke apa kan, dia suruhlah benda-benda syirik tu terus, benda-benda khurafat tu terus. Dia cakap kalau orang ni dia jenis yang macam ada ilmu sikit kan, okey tak apa, kau baca surah ni, InsyaAllah kau boleh tengok. Dia macam tu kan. Macam Salah betul. dia akan jadi salah jugalah. Sebab kau dah baca, kau baca ni, ada sekali tu dia pernah kena baca surah Yasin tapi terbalik. Itu lagi lah songsang. Kau pernah dengar dia kena baca Yasin tapi terbalik? Kau kena baca daripada ayat last baru pergi ayat first, sampai ke ayat first. Macam kalau ni memang kentang lah. So kita jangan tengok perlakuan tu, kita nampak macam elok kan, dia baca surah, dia baca ni. Tak. Sebab tu semua benda dalam Islam dia cakap semua benda ni start daripada niat. Tapi kalau satu niat, tapi kena ingat, niat tak malangkan cara. Kena satu juga. Dia kena memang niat tu kena betul lah. Betul. Tak kisah apa yang kau buat, walaupun kau baca Quran pun, tapi kalau niat kau lain, dia tetap tak diterima ataupun dia tetap nampak ni. Sebab ke akhirat esok orang-orang yang dicampakkan first kan, yang memang tak dipandang pun muka dia, is orang-orang yang beribadah tapi bukan kerana Allah. Tu first. Yang beribadah tapi nak kena puji. Baru nak kena puji pun dah macam tu. Kau imagine kalau buat kerana benda lain. Faham tak? Buat sebab nak kena puji. Aku pergi sembahyang jemaah ni, mesti ramai orang tengok ni. Macam tu kan. Tak diterima kau punya ni. Kau imagine kalau kau buat benda tu memang specifically untuk benda lain, selain daripada tujuan asal. Kau agak-agak macam mana? So kita kena fikir daripada in terms of macam tu. Faham kan? Faham. Abang Megak ada tak cerita hospital? Baru je tadi cerita hospital. Kita dah habis dah sebenarnya cerita hospital tu. Nanti Hamzah boleh tengok balik lah sebenarnya. Sebab kalau nak ulang balik, rasa jadi macam lain juga pula cerita dia nanti. Dia tak sama lah. Bagi saya Megak, dia nampak sebab dia imagine. Depend lah. Benda tu ikut lah. Aku rasa benda depend. tu Dia memang tak ada absolute answer tau. Untuk benda ni jadi macam ni, benda ni jadi macam ni. Tapi kata apa, sebab tu dia cakap benda ni sama je makhluk dia, jin ni dia akan menyerupai apa yang kau percaya tu satu, and then akan menyerupai kepercayaan masyarakat sekeliling. Yup.
Masyarakat sekeliling ni kau takkan jumpa punya hantu-hantu Empire. jenis macam ni dekat India. Kau imagine dekat India keluar Teletubbies tu kan. Apa dia orang nak takut? Diorang pun tak tahu. Sebab bukan culture dia. Dia macam apa benda pula ni kan? Dia macam tu. Contoh kita kan, kita nampak yokai. Tahu yokai tak? Tahu Ataupun juga. kita nampak kapal. Tahu. Kapal kan? Kapal yang kepala dia ni air tu. Lepas tu ada hantu air sebenarnya kalau kau nak tahu. Itu je sebenarnya nak cakap. Kita akan rasa apa? Kalau kat sini kita akan rasa bapak awesome siap. Kelakar apa dia? Betul tak? Kita akan rasa macam bapak awesome gila. Kapal kalau dari kita, bagi kita awesome sebab kita dah tengok anime version yang Yes. budak-budak kan. Aha. Kalau kau tengok baca buku Jepun-Jepun yang cerita pasal hantu dia orang kan, Diorang suka real macam tu. illustration kapal ni seram gila. Yes. Seram Oh gila. ya. Serius, Seram real sebab illustration. aku ada tengok yang dilukis betul lah cara ni apa yang dia nampak sebenarnya dia lukis balik. So yang kapal tu dia bukan apa yang kita selalu tengok kan kartun-kartun. Memang seram lah. Tu je. Aku dah tengok ada satu gambar tu. Memang seram. Hantu diorang memang seram lah. Sama je. Dia Sama je kan? Yang terbuka sendiri macam mana tapi tak ada niat pun nak tengok. Saya tak ada masalah. Dah terbuka. Ini tak ada masalah. Sebab ni bukan dalam kawalan kita. Benda-benda yang Kalau luar dia daripada terbuka kawalan tu kita, kita takkan Tak bermaksud dia terbuka sepanjang masa. Itu je. Yes, betul. Macam tu lah ustaz saya beritahu. Yang mana tu banyak pula kita beritahu kan. Yang pasal tu tak silap aku pasal apa dekat mana kepercayaan setempat tu macam Western versus Eastern versus Middle East. Macam tu lah, dia semua lain-lain. Macam kalau kau nak kata pasal ialah cerita pasal hantu semua, jin-jin semua, kalau kau tengok video-video Middle East diorang punya ghost hunter, hantu diorang lain tau. Hantu diorang more tu sebab diorang Arab kan. So kepercayaan diorang more tu jin macam kau cakap kan Mus. So diorang dah tahu benda tu jin. Mus bukan. So diorang dah tahu benda tu jin. Apa-apa appraisal yang diorang tu lain. Apa yang betul. Cerita lain. Macam diorang kata jin tu daripada asap lah, ada yang jin api lah, ada lah jin. Based on video yang aku pernah tengok yang diorang pernah share. Video yang Arab share ni memang ganas gila lah. Diorang share memang tak ada filter, tak ada apa. So kadang-kadang memang seram warning sikit untuk siapa yang nak tengok tu. Sebab kadang-kadang benda tu macam ngeri gila bila tengok suasana diorang rekod tu. Sebab diorang tak edit-edit macam orang kita. Orang kita edit tambah bunyi semua apa. Diorang tak. Diorang memang pure experience apa yang diorang pergi. Sebab tempat-tempat yang diorang pergi tu selalu dia akan cakap rumah ni dulu tempat orang mengamal ilmu hitam. Itu dah pertama dah. Ilmu hitam dah. Jangan main-main dengan ilmu hitam. Lepas tu tempat tu dah terbelangkalai and ada benda tertinggal. Diorang cuba nak halau benda tu dengan cara-cara Islam lah. Aku tak tahu apa diorang buat lah. Ini macam video Arab ni kan je. Yang video apa, Arab. yang apa supernatural dekat Arab punya. Yang dia apa kalau macam ada kain dekat tempat satu rumah tu kat tingkap, nanti ada jin api diorang datang serang apa semua macam tu lah. Time dia nak bersihkan. Cuma dia tak nampak lah benda tu. Tapi for those people yang ada kat situ, diorang lalu benda tu lah. Berani saya diorang. Kadang-kadang pergi seorang je. Kadang-kadang dia pergi seorang. Tapi tak adalah seorang sangat. Member dia kat luar. Tapi dalam rumah seorang tu kan, dengan kain terbang lah, apa benda, pintu bergegar macam yang cerita Kila tu. Macam tu. Kudu satu. Kalau kudu hihihi. Itu macam mana? Tapi diorang kat sana tak hihi. Itu Malaysia je hihi. Dekat sana tak ada hihi. Jangan risau. Tapi ya, kalau kau nak tengok supernatural dekat luar negara, bezalah. Indian punya lain, Pakistan lain, lepas tu Arab punya lain. Diorang supernatural diorang lain. Macam Azhar cakap, diorang punya hardcore tu, tempat tu, dia kena ganggu teruk gila. Well, aku assume dia teruk sebab when it comes to culturally punya benda tu kan, macam diorang terus kait dengan agama benda tu.
Macam kita kat sini, kita tak kait dengan agama, kita kait dengan banyak-banyak benda. Macam kat US, orang dah tak percaya langsung, benda tu semua hilang. So Megat, ada kata-kata penutup Megat? Kita boleh akhiri lah sebenarnya ni. Lagipun nak dekat pukul 3 dah. Kata-kata penutup Kata-kata penutup, kata-kata mimpi. Siang hari. Selamat berpuasa. Yang paling penting, kalau pasal benda-benda halus ni, Mus, kau kena ambil tengok dalil. nama orang yang ada cerita nak jadi guest minggu depan. Book awal. Dah. Book kau. Saya dah pilih dah Azhar lah. Kita kalau ikut kan kita nak try recycle hari ni punya Amir bawa ke sana. Tapi boleh ke kita bawa dua terus? Azhar dengan je Amir. dua. Yes. Bawa je dua. Kita bawa Azhar dengan Amir. Boleh. Okay lah. So kita booking lah. Okay, Azhar nama awak dah ada booking nanti macam biasalah back in kat saya back in yang lupa DM nanti DM. Okay. So tadi dia kata penutup daripada Megat. Storyteller kita rasanya akan sepanjang PLG podcast lah, horror podcast. Right, Megat? Ya betul. Silakan. Apa dia? Kata penutup. Aku kan dah bagi tadi. Belum lagi. Dah cukup pendeknya. Aku just cakap kalau apa-apa yang pasal benda gaib ni, kita jangan cepat jump to conclusion lah. Kita boleh tengok, kita boleh dengar, tapi bila nak percaya tu, kita kena ada boundary sikit. Jangan terlalu percaya, jangan terlalu taksub. Kita just ambil benda tu neutral. Kita tahu benda ni ada, tapi kita jangan buat andaian yang kita tak tahu. Unless kalau benda-benda tu memang dah betul lah kan. Contoh kita nak cakap benda tu jin, tu memang betul lah kan. Tak ada ni. Tapi kalau kita nak cakap dia roh ke, kita nak cakap dia sebenarnya penunggu yang dah hidup sebelum zaman Nabi Adam lah, apalah ada kan orang cakap macam tu kan. Itu kita chill loh. Kita jangan jump to conclusion tu. Aku bukan nak cakap benda tu tak betul, tapi kita tak tahu benda tu, kita tak tahu kita nak sandarkan dia ke mana information tu.